Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Nama saya Iklimah binti Muhammad Zaki dari UiTM Cawangan Terengganu, Kampus Bukit Besi dan Fakulti Kejuruteraan Matematika. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak UiTM kerana telah mengadakan program tayangan Patriotisme sebagai inisiatif kepada mahasiswa-mahasiswa UiTM untuk memupuk semangat patriotisme. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menghayati rukun negara. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk dan diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970, iaitu bersempena upacara sambutan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-13. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Terdapat 5 prinsip dalam rukun negara yang perlu dijiwai dan dihayati oleh setiap rakyat Malaysia, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ialah pegangan agama yang kukuh akan menjadikan Malaysia satu bangsa yang berdaulat, kerana seseorang individu yang percaya kepada Tuhan tidak akan melakukan perkara yang tidak baik, melanggar undang-undang dan menjejaskan kedaulatan negara. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara ialah setia kepada pemerintahan negara yang bercorak sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara, manakala raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Sistem raja berperlembagaan adalah sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi, iaitu Yang di-Pertuan Agong, dan baginda juga dibantu oleh Perdana Menteri. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan adalah perlembagaan sebagai sumber undang-undang negara tertinggi yang luhur dan suci. Perlembagaan mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut. Pertama, peraturan atau prinsip asas bagi membentuk sesebuah kerajaan atau negara. Kedua, dokumen rasmi yang mengandungi undang-undang utama. Ketiga, sumber bagi menggubal undang-undang yang lain. Keempat, panduan pembahagian kuasa antara bidang pemerintahan dan pelaksanaannya. Fungsi perlembagaan adalah untuk memberi perlindungan kepada rakyat dan negara akan hak dan keistimewaan sebagai warga negara. Rakyat harus mematuhi dan menerima serta mempertahankan kemuliaan dan keluhuran perlembagaan negara. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ialah undang-undang yang dapat menjamin keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kedaulatan negara. Adanya undang-undang, sistem pemerintahan dapat berjalan dengan licin dan teratur. Undang-undang negara berasaskan perlembagaan Malaysia. Pelaksanaan undang-undang penting bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman dalam negara serta menjamin hak-hak rakyat dalam negara. Tanpa undang-undang, kehidupan dalam masyarakat dan negara akan kucak-kacir, tidak aman dan tidak selamat. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesopanan dan kesusilaan ini sangat memberi penekanan kepada pembentukan personaliti, tingkah laku dan perlakuan seseorang warga negara yang bersopan, bersusila dan berbudi pekerti mulia. Oleh itu, prinsip-prinsip rukun negara sangat penting dalam menghasilkan keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kestabilan dan kejayaan Malaysia. Malaysia prihatin #kita
mesti menang.